Syarikat terkemuka China setuju jadikan Malaysia hub serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Beberapa syarikat dari China buat kali pertama bersetuju untuk memilih Malaysia sebagai hub serantau. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara tersebut telah memberi satu lonjakan baru terhadap imej negara. Saya terasa seolah-olah ada satu lonjakan baru tentang imej Malaysia dan harapan Malaysia, kerana ada beberapa syarikat terkemuka, mungkin dalam beberapa hari saya akan umumkan, yang memutuskan di depan saya boleh bincang untuk menjadikan Malaysia ini regional hub dia selain di negara China. Selalunya di negara-negara lain, negara-negara jiran. Tapi ini kali pertama beberapa memilih untuk menjadikan ini sebagai regional hub. Beliau termengusulkan kepada syarikat-syarikat terkemuka China untuk mengutamakan pengambilan pekerja tempatan yang berkelayakan untuk operasi mereka di negara ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menghargai usaha berterusan pasukan terdiri daripada menteri dan pegawai kerajaan yang menjadi pemangkin kepada kejayaan luar biasa bagi lawatan rasmi ke China baru-baru ini. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kesediaan Malaysia untuk berunding bagi membincangkan isu pertindihan tuntutan Laut Cina Selatan. Ini susulan kawasan berkenaan memiliki pelantar minyak Petronas terbesar yang menjalankan projek cari gali. Malah dalam beberapa isu lain yang agak sensitif seperti Laut Cina Selatan dengan Presiden Xi Jinping, saya bangkitkan kerana Petronas ada pelantar terbesar yang pernah disediakan di negara kita dan meneruskan proyek cari gali di situ. Dan ini kemudian bercanggah kerana di kawasan itu ada tuntutan yang sama dari negara China. Saya beritahu bahawa sebagai negara kecil yang memerlukan sumber, maka minyak dan gas kita terpaksa teruskan. Tapi kalau syaratnya ada rundingan untuk pastikan, maka kita sedia berunding. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Bulanan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Pengurangan kadar bayaran perkhidmatan imunisasi kanak-kanak akan dipertimbangkan. Juga semua sekolah diingatkan tiada bayaran tambahan dalam sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Untuk perinciannya, kita terus saja bersama Ashraf Ishak di Parlimen. Ya Syah, pengurangan kadar bayaran untuk perkhidmatan imunisasi kanak-kanak yang tidak mempunyai sijil kelahiran akan dipertimbangkan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata antara cadangan ialah mengenakan kadar bayaran sama seperti yang dikenakan kepada kanak-kanak warga negara Malaysia. KKM sebenarnya kini dalam proses pertimbangan untuk pemberian perkhidmatan imunisasi kepada kanak-kanak bukan warga negara Malaysia yang tiada sijil kelahiran Malaysia, iaitu undocumented pada kadar yang sama seperti yang diberikan kepada kanak-kanak warga negara Malaysia. Walau bagaimanapun, kelulusan ini adalah secara case by case basis di mana kuasa diberikan kepada Ketustiusaha Kementerian Kesihatan Malaysia untuk meremitkan sebahagian atau keseluruhan daripada mana-mana fee selaras dengan Seksyen 15 Perintah Fee Perubatan Kos Perkhidmatan 2014. Jelas beliau, setakat ini kadar yang dikenakan kepada kanak-kanak bukan warga negara ialah sebanyak RM80 bagi pendaftaran dan suntikan vaksinasi. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Seri Zuraina Musa. Semua sekolah diingatkan untuk tidak mengenakan sebarang bentuk bayaran tambahan dalam sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan peraturan itu terkandung melalui surat pemakluman sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru pada 15 September 2021.
KPM yakin dengan peranan yang dimainkan oleh PIBG dalam memastikan kemajuan serta pembangunan murid dan sekolah serta guru, ibu bapa atau penjaga murid adalah digalakkan untuk memberi sokongan kepada PIBG dalam apa jua aktiviti yang dirancang termasuk dalam usaha mendapatkan dana untuk membantu sekolah dalam aspek pengurusan program sekolah. Dalam masa sama, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa memantau dan memastikan sekolah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan supaya tidak membebankan ibu bapa. Kerajaan belum bercadang untuk menawarkan subsidi bagi pengusaha menu rahmah. Bagaimanapun, insentif dalam bentuk promosi melalui platform media dan portal menu rahmah diberikan bagi membantu para pengusaha terlibat. Jelas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Puziah Saleh, pelaksanaan menu rahmah adalah atas dasar sukarela dan komitmen pengusaha untuk membantu kerajaan dalam meringankan beban kos sara hidup rakyat. Dari pemantauan dan maklum balas di lapangan dari pengusaha kedai makan, menu rahmah telah menjadi daya tarikan ataupun crowd pula dengan izin Tan Sri Ketua untuk pelanggan mendatangi kedai makan tersebut dan secara tidak langsung telah meningkatkan jualan pengusaha-pengusaha tersebut. Sehingga 28 Mac lalu, sebanyak 1,531 pengusaha makanan dan minuman telah menawarkan menu rahmah di seluruh negara. Jumlah lambakan rumah tidak terjual overhang di seluruh negara mencatatkan penurunan tahun lalu. Ia menurun kepada 27,740 unit rumah berbanding 36,863 unit rumah yang direkodkan pada tahun 2021. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, secara keseluruhan terdapat penurunan jumlah harta tanah bagi tempoh 2018 hingga 2020 sebelum ia meningkat semula pada tahun 2021. Prestasi pasaran harta tanah merekodkan peningkatan kecil pada 2021 tetapi masih belum melepasi paras pra-pandemik yang dicatatkan sebelum 2020. 3 negeri utama yang mempunyai harta tanah tidak terjual yang tinggi secara purata bagi tempoh 5 tahun adalah Johor, Pulau Pinang dan Perak. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Lim Pei Han. Setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan dari bangunan Parlimen. Untuk perkembangan lanjut, kami akan bawakan perinciannya dalam berita Parlimen pada pukul 10.30 malam ini. Kita kembali bersama Syah Musa di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Ashraf. Baik, seterusnya untuk perkembangan program Jelajah Ramadan RTM peringkat negeri Sabah langsung bersama Dulis Simon di Keningau. Silakan. Baik Syah, daerah Keningau merupakan lokasi ketiga program Jelajah Ramadan RTM 2023 yang mana pertama kali dilancarkan pada 17 Mac di RTM Kota Kinabalu dan 25 Mac yang lalu di daerah Sendakan. Bagi daerah Keningau ini, pelbagai persiapan telah disusun atur bagi kelancaran program Jelajah Ramadan RTM 2023 ini dan pengisian untuk aktiviti Surau Al-Qayyum Kampung Limbawan ini merupakan lokasi perasmian untuk Jelajah Ramadan RTM 2023 bagi peringkat daerah Keningau. Dan bersama saya pada ketika ini iaitu pengurusi Surau Al-Qayyum Kampung Limbawan yang berusaha Encik Rosli Razali. Mungkin boleh kongsikan sedikit kepada penonton pengisian aktiviti di surau ini. Pertama sekali, selaku pengurusi Surau Al-Qayyum Kampung Limbawan, mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Penyiaran RTM Keningau FM kerana telah memilih lokasi ini sebagai lokasi yang terpilih daripada 77 buah surau dan masjid sempena dengan sambutan 77 tahun sambutan RTM pada tahun ini. Di antara aktiviti yang telah kita jalankan sempena dengan program Jelajah Ramadan ini adalah gotong royong pembersihan
surau dan juga di ambang Ramadan yang telah disempurnakan seminggu yang lepas, dan kemarin kita telah mengadakan gotong royong persediaan untuk majlis yang akan diadakan pada hari ini. Selain itu, muslimin dan muslimat juga terlibat dengan kerja-kerja penyediaan juadah untuk majlis berbuka pada petang ini nanti. Terima kasih. Ya, melihat kepada impak jalinan kerjasama di antara RTM dan juga penduduk komuniti setempat, khususnya masyarakat Islam di kampung ini, bagaimana selaku pengurusi Surau melihat program ini diadakan julung kalinya di Kampung Limbawan ini? Ya, kita melihat program ini merupakan satu program yang teramat penting dan teramat membawa impak yang terbaik. Pertama sekali dia membawa kepada perpaduan muslimin, muslimat dan di kalangan semua penduduk Kampung Limbawan. Dengan bukti kerjasama yang dijalankan pada hari ini dengan penyediaan menu juadah untuk berbuka pada petang inilah, kita dapat saksikan bagaimana penduduk yang terdiri pada penduduk muslimin, muslimat dan bukan beragama Islam turut bersama-sama untuk menyediakan menu yang disediakan pada petang ini, dan kita berharaplah semoga program ini diteruskan dan membawa kepada suatu kebaikan bukan sahaja kepada kalangan muslimin muslimat tetapi kepada seluruh umat manusia amnya. Terima kasih. Ya, sama-sama kita ucapkan. Dan selepas saja program ini, kira-kira pukul 3 petang nanti, iaitu solat asar berjemaah, bacaan doa selamat sempena hari ulang tahun RTM ke-77 dan juga rakaman tazkirah, dan kira-kira pukul 5 petang nanti berlangsung acara perasmian jelajah Ramadan RTM bagi tahun 2023 peringkat negeri Sabah untuk daerah Keningau. Sekian laporan dari Keningau, kita kembali Syah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Dolis. Istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Exco Melaka dijangka berlangsung Rabu ini. Barisan Exco berkenaan telah dipersetujui oleh Pengerusi Barisan Nasional Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi dan akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam. Komposisi Barisan Exco dinilai dari pelbagai aspek bersesuaian dengan kerajaan perpaduan, seterusnya mengimbangi pentadbiran dalam kerajaan negeri. Barisan Exco yang baru, setelah saya berunding dengan Yang Amat Berhormat Presiden semalam, telah pun diterima dan saya akan berjumpa dengan yang Tuan Yang Terutama Tun apabila Tuan Yang Terutama Tun balik pada luar negara. Seperti mana saya janjikan bahawa saya akan melengkapkan senarai nama cadangan Exco dalam masa 48 jam telah saya sempurnakan. Cuma secara akad sumpah insya-Allah akan diadakan pada hari Rabu. Had usia penggunaan kenderaan taksi dan e-hailing dilanjutkan sehingga 15 tahun. Langkah itu selaras dengan hasrat Kementerian Pengangkutan untuk melestarikan industri taksi dan e-hailing ke arah menambah baik sistem pengangkutan negara. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD berkata had usia itu diguna pakai bagi kedua-dua kelas taksi dan kenderaan e-hailing di Semenanjung Malaysia dan bagi kelas kenderaan e-hailing di Sabah, Sarawak dan Labuan. Pelanjutan terpakai bagi kenderaan dalam kelas lesen taksi dan e-hailing yang telah mencapai had usia maksimum dalam tempoh bermula 1 Januari 2023. Kesemua kenderaan terlibat perlu mematuhi dan melepasi semua syarat pemeriksaan berkala wajib Puspakom. Info lanjut boleh layari portal rasmi APAD atau hadir terus ke pejabat APAD yang berhampiran. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya perbuatan keji dan berulang berkaitan pembakaran kitab suci Al-Quran di Denmark pada 24 dan 31 Mac lalu. Perbuatan melampau itu tidak boleh diterima sama sekali, terutama ketika umat Islam sedang menjalani ibadah puasa. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan Malaysia menyeru kerajaan Denmark untuk mengambil tindakan tegas ke atas pelaku terlibat dan tidak menganggap tindakan keji itu sebagai kebebasan bersuara. Malaysia turut menggesa masyarakat antarabangsa untuk berusaha sebaik mungkin memastikan kitab suci agama dihormati dan dilindungi sepenuhnya.
Tindakan signifikan untuk memerangi Islamofobia juga perlu diambil selain menggalakkan kehidupan yang harmoni dalam kalangan rakyat berbeza agama selaras dengan hak asasi manusia. Tahap kebersihan di Bazar Ramadan sentiasa dipantau. Kira-kira 5 pegawai kesihatan ditugaskan membuat pemeriksaan kebersihan di setiap bazar di Kuala Lumpur. Memantau kebersihan ini termasuk jugalah memantau dari segi penggerai, dari segi suasana dalam bazar Ramadan tersebut, dari segi kebersihan, sampah-sampah sarap dan secara bagaimana makanan itu dihidang dan dijual kepada pengguna. Satu pasukan khas turut ditugaskan bagi membuat persempelan makanan. Beliau berkata demikian dalam program Selamat Pagi Malaysia. 4 lelaki termasuk seorang warga asing ditahan kerana disyaki mencuri 111 guni makanan ayam di Serkat Pontian, Johor. Ketua Polis Daerah Pontian Superintendent Muhammad Syafiq Taib berkata tangkapan dibuat di Batu Pahat pukul 2.30 pagi semalam. Suspek melarikan guni makanan ayam itu dengan menaiki lori. Seorang pengadu menghubungi polis memaklumkan guni makanan ayam miliknya hilang. Hasil siasatan mendapati 3 lelaki tempatan mengaku mengupah menyewakan kenderaan dan membeli makanan ayam daripada warga asing tersebut dengan harga RM30. Suspek direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah atas kesalahan Seksyen 379 Kanun Kesiksaan. 77 individu termasuk golongan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan kaki tangan RTM Kelantan menerima sumbangan sempena Ramadan tahun ini. Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan, Wan Azhan Wan Hamad berkata, sumbangan oleh RTM Kelantan itu merupakan simbolik sempena ulang tahun RTM ke-77 yang disambut kemarin. Sumbangan merupakan wang tunai dan juga barangan keperluan asas. Ini signifikan kerana bukan kita hanya mengejar angka tetapi secara kebetulan yang mungkin, tetapi apa yang penting ialah kita dapat meraihkan 77 tahun RTM, ulang tahun RTM dengan 77 orang yang dapat kita bantu sedikit sebanyak. Semoga dapat meringankan sedikit beban. Dan insya-Allah bukan terhenti setakat itu, ada lagi program yang akan berlangsung insya-Allah minggu depan di Gua Musang, juga akan ada signifikan dengan nombor yang sama. Beliau berkata demikian pada majlis iftar perdana RTM Kelantan di Kota Baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744. Sejak awal pagi tadi, operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah RM6 juta. Ia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh tender. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada tahap lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Shopee Ramadan kasih sayang dengan penghantaran percuma. Shopee Ramadan kasih sayang, tunjuk sayang dengan Shopee. Tunjukkan sayang dengan Shopee Ramadan kasih sayang. Beli sekarang. Kau ingat kau siapa? Kau tak boleh buatlah. Cermin diri tu dulu. Boleh diam tak? Tak kiralah. Aku nak buat juga. Aku cuma nak bagi yang lebih baik untuk anak-anak aku. Aku tahu ni bukan senang.
kita boleh buat punya. Kita beralih ke info niaga. Bursa Malaysia dibuka tinggi pada urus niaga pagi tadi. Pasaran tempatan mengambil petunjuk daripada kenaikan semalaman Wall Street yang berterusan disokong sentimen pasaran yang bertambah baik. Setakat pukul 12.15 tengah hari, Bursa Malaysia naik 4.92 mata kepada 1,427.51 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya Vinvest meningkat setengah sen kepada 20.5 sen, Zentech kekal tidak berubah pada 2 sen, Persona susut setengah sen kepada 25 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan, Hong Leong Financial Group naik 28 sen kepada RM18.26, KLK bertambah 20 sen kepada RM20.98, manakala Harrison meningkat 19 sen kepada RM8.95. Ringgit rendah berbanding dolar ketika dagangan dibuka pagi tadi. Ia susulan langkah mengejut pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum dan sekutu OPEC Plus yang menjaskan sentimen pasaran. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.42 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.31 dan berada pada 3.31 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.42 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.76 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.83. Permohonan bagi fasiliti sokongan akaun 2 FSA 2 KWSP akan dibuka mulai 7 April ini. KWSP dalam pernyataan menjelaskan kemudahan yang membantu ahli mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan itu akan dilaksana dalam 2 fasa. Fasa pertama membabitkan pencarum berumur 40 tahun ke atas. Permohonan bagi kemudahan itu akan kekal dibuka selama setahun tertakluk kepada kesediaan bank yang mengambil bahagian. Ahli yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memohon menerusi MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional BSN. Manakala tarikh permohonan untuk fasa 2 melibatkan ahli berumur bawah 40 tahun akan diumumkan dalam masa terdekat. Di bawah fasiliti sokongan akaun 2 KWSP, semua pencarum warga negara Malaysia bawah 55 tahun boleh membuat notis awal untuk pengeluaran umur 50 tahun atau 55 tahun. Ia dengan syarat mereka mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam akaun 2 KWSP. Jumlah pembiayaan maksimum ditetapkan pada RM50,000 tertakluk kepada baki akaun 2 KWSP dengan tempoh pembayaran balik sehingga 10 tahun. Kadar faedah konvensional atau kadar keuntungan Islamik yang akan dikenakan antara 4% hingga 5%. Untuk info lebih lanjut, ahli boleh lari portal khas disediakan bermula 5 April 2023. Ahli juga boleh melari laman web KWSP atau hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan seperti tertera. Keadaan tengok kaki mana kena berpijak tu hancur lah. Cepat-cepat kita pun buat mesej hantar dekat brigade ataupun division. But I still can stay alive. Thank you, sir. Thank you, sir. Ikuti kisah mereka menerusi di celah-celah kehidupan bersama BH Petrol pada Ramadan ini di TV1. Perkembangan luar negara, Tentera Laut Korea Selatan, Amerika Syarikat dan Jepun akan menjalankan latihan anti kapal selam selama 2 hari. Ini bagi memantapkan kemampuan melawan keupayaan nuklear dan peluru berpandu milik Korea Utara. Latihan bakal dilaksanakan di peradaan antarabangsa berhampiran Pulau Jeju di selatan Korea Selatan. Ia membabitkan aset ke kapal induk penyerang Amerika diketuai USS Nimitz yang tiba di Bandar Busan minggu lalu. Sesi latihan trilateral itu dilaksanakan susulan ikrar Korea Utara bagi menambah lebih banyak bahan nuklear untuk persenjataan.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan latihan minggu ini akan menggunakan sasaran perang gerila anti kapal selam bagi menambah baik keupayaan memusnahkan ancaman dalam air oleh Korea Utara. Kali terakhir ketiga-tiga negara itu menjalankan latihan anti kapal selam trilateral adalah pada September tahun lalu. Polis New York memasang penghadang besi di sekitar Menara Trump dan membuat sekatan jalan berhampiran Mahkamah Jenayah Manhattan sebagai langkah berdepan protes ketika Donald Trump dijangka menyerah diri kepada pendakwa raya. Bekas Presiden Amerika Syarikat itu dijangka didakwa selepas pertuduhan terhadapnya berhubung wang suapan yang dibayar kepada seorang pelakon filem lucah. Barisan juri dimaklumkan mengenai bukti berhubung bayaran berjumlah $130,000 mereka kepada Stormy Daniels menjelang kempen pemilihan Presiden AS pada 2016. Daniels atau nama sebenarnya Stephanie Clifford mendakwa dia dibayar untuk menutup mulut mengenai hubungan seksualnya dengan Trump pada 2006. Trump bagaimanapun menafikan hubungan seksual itu. Beliau adalah bekas Presiden Amerika pertama yang bakal berdepan pertuduhan jenayah. Perkembangan sukan, jodoh Graham Potter bersama Chelsea hanya bertahan selama 7 bulan apabila akhirnya dipecat pada Ahad. Keputusan itu dibuat sehari selepas kelab tersebut tumpas 0-2 kepada Aston Villa. Akibat kekalahan itu, The Blues kini tergelincir ke tangga ke-11 Liga Perdana Inggeris. Ketidakadaan Potters akan diisi bekas pemain pertahanan Brighton Bruno Salto yang dilantik sebagai pengendali sementara. Chelsea dalam kenyataannya memaklumkan perubahan terpaksa dibuat untuk menamatkan saingan musim ini dengan sebaik mungkin. Kelab tersebut kini akan beraksi di suku akhir Liga Juara-Juara dan hanya gelaran juara satu-satunya peluang buat Chelsea untuk kembali bersaing di kejuaraan Eropah itu musim depan. Ia berikutan kedudukan mereka yang ketinggalan 12 mata di belakang kelompok 4 teratas Liga Perdana Inggeris. Potter adalah pengendali kedua dipecat oleh pemilik baru kelab itu dalam musim pertama mereka bersama selepas Thomas Tuchel. Bekas pengendali Bayern Munich Julian Nagelsmann antara calon yang dilapor mampu menggantikan Potter, namun beliau juga dikaitkan sebagai pengganti Antonio Conte di Tottenham. Sementara itu, Newcastle kini naik ke tangga ketiga Liga selepas menewaskan Manchester United 2-0 di St James Park. Kemenangan itu dilihat sebagai membalas dendam kekalahan Magpies kepada lawan yang sama pada aksi final Piala Liga Februari lalu. Jaringan Joe Willock dan Callum Wilson terus menghidupkan peluang buat pasukannya untuk melayakkan diri ke saingan Liga Juara-Juara musim depan. Kemenangan ketiga berturut-turut Newcastle dalam Liga dan kemenangan pertama ke atas United sejak 2019 membolehkan mereka memintas The Red Devils dengan perbezaan gol. Masalah prestasi dilihat terus menyelubungi skuad kendalian Erik ten Hag. Ia susulan gagal mencatat kemenangan dalam 3 perlawanan terakhir Liga mereka termasuk dibelasah 7-0 oleh Liverpool dan keputusan seri tanpa jaringan dengan Southampton sebelum ini. Newcastle akan bertandang ke West Ham pada perlawanan seterusnya manakala United akan menerima kunjungan Brentford. Baik, saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.